Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama TV1 pada malam ini. Pastinya bersama saya Syuhaimi Muhammad dalam rancangan Dialog. Dan ada baiknya sebagai mukadimah pada malam ini, saya mengambil kesempatan malah kru produksi Dialog pada malam ini sendiri mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-68 tahun. Dan secara pribadi, diam tak diam, ini adalah tahun ke-9 saya bersama RTM dan sempat bersama dengan 3 ketua pengarah dan pastinya yang terkini adalah yang berbahagia Datuk Nur Hayati Ismail. Jadi syabas dan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Nur Hayati kerana terus membawa RTM di persada dunia. Jadi tahniah kita ucapkan kepada seluruh warga RTM dan pastinya selamat Hari RTM yang ke-68 tahun. Dan bercakap dengan berita gembira, ya. Pada tahun 2007 juga saya terlibat secara langsung dengan satu majlis tentang perasmian ataupun pelaksanaan satu, saya anggap sebagai satu sistem, iaitu Unit Pusat Setempat atau OSC, One Stop Center, yang dilancarkan pada tahun 2007 yang ketika itu berlangsung di Sunway Pyramid. Saya masih ingat lagi dan buku itu masih lagi berada di tangan saya tentang pelaksanaan OSC. Ini adalah salah satu kaedah ataupun cara yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menambah baik mutu perkhidmatan, sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dan pastinya OSC ini tertumpu. Untuk pada malam ini kita akan bicarakan mengenai OSC yang tertumpu kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Dan ianya dari segi kronologinya juga ingin saya kongsikan, ia bermula juga dari rancangan Malaysia yang ke-8, RMK 8 dan juga sehinggalah RMK 9 dan hinggalah ke saat ini, ya, bahawa terdapat prinsip-prinsip ataupun pelbagai program yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan untuk menambah baik tentang sistem penyampaian kerajaan. Dan harus diingat, satu lagi berita gembira yang ingin saya kongsikan, ya, laporan Ease of Doing Business Index untuk tahun 2014 yang dikeluarkan oleh World Bank telah meletakkan negara di kedudukan ke-6 daripada 189 negara di seluruh dunia dan meletakkan Malaysia melonjak, ya, ke tangga ke-6 dari tempat ke-12 pada tahun 2013. Kedudukan Malaysia mengatasi negara-negara maju yang lain seperti Korea Selatan, United Kingdom, Australia, Kanada, Jerman dan juga Jepun. Jadi tahniah dan syabas kepada negara kita dan pastinya ada mereka yang berada di sebalik tabik ini yang bertanggungjawab meletakkan negara di tangga yang ke-6. Ya, kita pasti walaupun sekarang isu MH masih lagi melingkari, ya, isu-isu persada media antarabangsa, namun usaha pembangunan negara bangsa tidak harus diperlekehkan, tidak harus direhatkan. Lantaran pada malam ini Dialog membawakan tajuk Unit Pusat Setempat OSC 3.0. Jadi mungkin ada baiknya kerana bagi khalayak ia tidak mempunyai satu kesan langsung, ya, kepada rakyat, namun ia mempunyai kesan yang cukup besar kepada pihak pemaju, developer, yang mana rakyat juga sebagai pengguna akhir mempunyai kesan langsung. Walaupun pada peringkat awal OS ini tidak melibatkan anda sebagai pengguna secara langsung. Jadi hadir di studio pada malam ini untuk bercakap tentang Unit Pusat Setempat OSC 3.0 hampir bersama saya. 2 tahun lalu juga bersama saya. Kini tampil adalah Puan Aminah Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Perundangan Teknikal Jabatan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum Puan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan di hujung sana adalah Arkitek Izumi Harzani Ismail, Ahli Kumpulan Fokus Urusan Pembinaan. Jadi terima kasih ya Encik Izumi kerana bersama kami pada malam ini. Malam ini kita akan bercakap sedikit teknikal. Jadi ada baik yang saya mengharapkan penyampaian bahasa itu betul-betul boleh memberikan kefahaman kepada semua. Saya agak risau juga ketika study tentang tajuk ini sebab terms-terms banyak yang terlalu teknikal. Tapi saya yakin dengan kepakaran yang dimiliki mampu memberikan penyampaian tentang tajuk pada malam ini. Baik, sebagai awal sekali, seperti yang telah saya nyatakan tadi, World Bank telah pun mengiktiraf, ya, Puan, tentang pelaksanaan OSC ini. Itu berdasarkan laporan Ease of Doing Business Index 2014. Tapi bagaimana, ya, kriteria yang diambil? Sebab sebelum ini kita macam dalam sektor pendidikan banyak laporan-laporan yang memberikan penarafan, ya. Kita seolah-olah kadang-kadang mempertikai. Tapi bila kali ini laporan daripada World Bank meletakkan Malaysia bagus, kita pun boleh mendabik dada. Tapi bagaimana? Adakah memang laporan World Bank ni kita iktiraf atau sebaliknya sebenarnya? Kalau itu soalannya, memang kita iktiraf. Memang kerajaan meletakkan very importance on this World Bank report. Because investor, pelabur nak melabur di Malaysia, dia akan pergi kepada report
this ease of doing business. Maksudnya, memang yang dikaji ialah Kuala Lumpur. Maknanya, how efficient is Kuala Lumpur? How effective is Kuala Lumpur melaksanakan dia panggil domestic regulatory requirements, Okay. So, indikator yang dipakai ialah 10 indikator. Contoh, mendapatkan kredit, resolving insolvency. Okay. Yang akhir sekali ialah dealing with construction payment. Ini yang kita nak cakap ni. OC 3.0 sebenarnya berkaitan dengan pemajuan. Development, yes, Okay. construction, because construction contributes a lot to our economy. Kalau kita tengok report by CIDB contohnya, dalam report itu mengatakan construction ni ada kaitan dengan 400 lagi industri yang lain. So once you do a construction, you are talking about dia punya chain reaction dengan 400, dengan pembuat tilesnya, dengan orang yang pasang tiles. That's why it's very important that Kerajaan sedar yang tu very important, memang amat penting kita improve kita punya dealing with construction permits. Indikator yang daripada 10 tu, salah satu ialah DCP. Okay. That is basically we're talking about. We are going to improve that DCP punya indikator. Okey, jadi sebelum saya bersama dengan Cik Izumi, 2007 saya sendiri menyaksikan majlis pelancarannya dan saya yakin puan juga nampak kelibat saya pada ketika itu. 2007 OSC pelaksananya, masa itu juga CC-nya, banyak ada beberapa perkara yang dilancarkan. Tiba-tiba sekarang ni terus 3.0. Di mana 2.0-nya? Okey. Now why maknanya soalannya kenapa OSC 3.0, right? Now, bila kita buat sesuatu, kita kena tengok apa yang global buat, di luar sana buat. If you go now, let's say you go to Korea, you go to punya website, they are talking about Korea government 3.0. Chile government 3.0. Dia ada branding. Okay. That's jadi the branding. kita sebagai pengikut? Bukan pengikut. Maksudnya kalau kita nak duduk sama rendah dengan dia, nak berdiri sama tinggi dengan dia, kita kena dance with their tune. Okay. We cannot be contoh. Kalau kita kata OC 3.0, immediately orang luar kata Malaysia ni memang tinggal belakang lah. Orang dah 3.0. Kita tu. So we take that opportunity, kita kata kita create OC 3.0 so that orang, yes, we are sama level dengan orang lain. Okay, why not? Untuk lebih proaktif, kita terus guna OSC 4.0. Okay, we cannot be too ambitious. Itu we cannot lah. Because kita we ukur baju di badan sendiri. Yes. Tapi sebenarnya yang kita nak cakap sini, apa yang telah kita buat penambahkan memang telah mendapatkan hasil. Kalau yang tadi yang Cik Sumi kata, in terms from number 12 to number 6 now, ease of doing business. And people now is recognized. Dia recognize kita punya effort tu. Within 7 years, dalam tempoh 7 tahun, penambahbaikan itu berlangsung dan terus kita diktiraf dan kini berada di kedudukan yang ke-6 dari 189 negara. Syabas, saya cukup bangga dan kita adalah kita berjaya bawa branding Malaysia di pesada dunia. Okey, itu dari segi pihak kerajaan tempatan Namun dari sudut pandangan seorang arkitek, sebagai seorang profesional, bagaimana OSC ini sebenarnya, adakah ia memudahkan dan adakah sebelum ini kita kerap kali dengar bila berurusan dengan pihak kerajaan terlalu banyak kerenah birokrasinya dan kini selepas pelanggan 2007 OSC kemudian CCC-nya ada beberapa peringkat yang lain, adakah ini telah memudahkan pendek kata golongan-golongan profesional, arkitek dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam permohonan-permohonan untuk OSC dan sebagainya ini? Okey, Cik Suhaimi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-68 pada RTM. Kalau manusia biasa ni dia dah pencen dah 68 ni, dah pencen. So malam ni jadi sebelum pencen ni kita kena buat satu perubahan lah. Penting juga, kalau tak pencen tak sempat perubah. Tadi soalan yang diajukan pada Puan Aminah pasal OSC, kenapa tak ada OSC 4.0? Saya rasa kita tak boleh kata kenapa tak ada. Sebenarnya ada. Kita tak reveal lagi sekarang ni dalam proses. Focus group kita memang sedang kita tak habis. Apabila kita nak introduce 3.0, sebenarnya kita terus buat kajian, buat penyelidikan ke arah 4.0 dan kemudian mungkin ada 5.0, 6.0. Silap-silap kita boleh potong. Korea dia bila dia 4.0, kita mungkin 5.0. Mungkin sasaran 5.0. Tangga yang pertama Apa yang saya nak beritahu kat sini, apa yang kita buat, kita buat penyelidikan, kajian secara berterusan. Kita tidak apabila kita dapat satu model 3.0 tu kita stop kat situ. Itu bukan apa yang kita buat. Yang kita buat secara berterusan. So FGDCP, Focus Group Dealing with Construction Permit ni, kita proaktif, kita sentiasa membuat perubahan penambahbaikan pada sistem yang ada. So balik pada soalan, ini pun nak jawab soalan saya ni. Sebagai dalam perspektif seorang arkitek profesional, apabila kita
sebelum ini apa amalan yang praktis kita apabila kita kemukakan pelan pada pihak berkuasa tempatan, kita terpaksa berurusan dengan ramai pihak-pihak agensi teknikal, pihak-pihak agensi dalaman pun ada jabatan teknikal, jabatan kejuruteraan, jabatan bangunan, jabatan perancangan dan sebagainya. Apabila kita pergi kemukakan pelan, kita terpaksa bawa pelan-pelan itu kepada jabatan-jabatan yang berasingan. Dan ini membebankan kita. Sedangkan apa yang kita perlu fokus sebenarnya pada reka bentuk bangunan itu. Macam mana kita nak buat reka bentuk, bukannya macam mana kita nak berurusan dengan pihak berkuasa tempatan. Jadi apabila diperkenalkan OAC pada tahun 2007, itu merupakan satu kaedah yang baik. Kita dah dapat kurangkan bebanan kita berurusan dengan pihak berkuasa tempatan, agensi-agensi teknikal dan sebagainya. Tetapi dia tidak, pada masa itu dia tak lengkap. Apabila OAC 3.0 diperkenalkan, dia ada satu usaha sama antara agensi-agensi luar, pihak kerajaan tempatan dan juga badan-badan profesional, arkitek, juruterang, firma dan sebagainya. Kita tengok di mana kelemahan itu kita tambah baik. So dia memberi banyak manfaat. Pendek kata, firma-firma arkitek di luar sana memberikan input untuk penambahbaikan kepada pihak kerajaan tempatan ini. Okey, saya nak ambil kata kunci OSC 4.0 tu ada tapi belum diwawarkan, belum diumumkan. Untuk 2013 kita telah diiktiraf oleh World Bank ni di tangga ke-6 kerana segalanya perancangannya, kedudukan ekonominya negara kita kondusif, malah beberapa peringkat-peringkat ataupun syarat-syarat lain pun kita mencukupi syarat-syarat itu. Dalam situasi semasa dengan isu air di Selangor, dengan isu kadang-kadang bekalan elektrik yang terputus, kenaikan tarif elektrik, pelbagai lagi kenaikan ekoran daripada subsidi minyak, adakah kita tergugat dari segi kedudukan ini, Puan? Okey. Bila kita bercakap tentang OSC 3.0 ini, we are talking about proses. Proses maknanya kita tambah baik proses kita, kita pastikan proses kita efisien. And kita pastikan regulatory, domestic regulatory memang efisien. Mana yang tak efisien, kita drop. Okay. Now, of course, those are issues. Contoh air, contoh kalau development masuk kepada PBT untuk dipertimbangkan, kemungkinan pihak berkuasa air akan kata tak boleh sokong permohonan ini sebab tak ada air. Okay. That's an issue. Tapi kita menganggap, the first thing, proses kita mesti efisien dalam proses. We must be efficient. Yang lain tu akan ditackle oleh agensi yang berkaitan. Contoh, SPAN kena kawal. Kena pastikan air akan ada. Kena cari resource baru lah. Resource baru. We cannot be saying, kalau let's say development masuk, kita kata permohonan ini tidak dapat dipertimbangkan sebab tak ada air. Tak boleh cakap macam tu. Investor akan lari bila dengar macam tu. That is very damaging to our country. So therefore, that's why macam apa yang disebut oleh Cik Izumi tadi, Azumi, we work together. Now, focus group ni, kalau saya nak jelaskan, dia melibatkan 5 kementerian, Cik Suhaimi. 22 agensi di bawahnya. 5 kementerian, 22 agensi. And the champion is KPKT, of course. Dan dibantu oleh MPC. Sebab kita ni, kerajaan ni biasanya kalau buat apa inisiatif, kita tak fikir tentang productivity. We don't know what is productivity. We do work, yes, a lot of works. But nobody tell us to do things efficiently so that it's productive. We don't know. So that's why dalam this focus group, kita libatkan MPC. The lead kita. Contoh dia kata, buat macam ni memang produktif. And they tell us, bila buat macam ni, what is the monetized benefit? If you do this, apa yang kita dapat? So itu yang sebenarnya saya rasa, itulah penambahbaikan yang kita buat dalam OC 3.0. Maknanya kita gubah sesuatu, kita dapatkan pandangan profesional, pandangan lembaga, bukan je profesional, the regulatory bodies. Kita dapatkan pandangan pemaju, project owner, and kita tanya dia, do you think this will work? Is it workable? Is it practical to do? And kalau dia kata tak practical, we do improvement. That's why macam betul Cik Zumi kata, we going to maybe create OC 4.0, 5.0, we improve. We improve based on comment from the players.
Not macam dulu kita syok sendiri mungkin lah kerajaan ya. Right? Betul. In 2007 kita introduce 4 perkara. One day. Yes. OAC, CCC, COB, BKJ. COB Yes. dan last BKJ. BKJ. Bina kemudian jual. Oh, yes. Ya. 4 nampak tak? 4 akronim yang kita pakai. And pada masa itu mungkin, because saya juga terlibat, mungkin pada itu kita, in our public consultation is not that extensive macam kita buat sekarang. Okay. That's why macam betul Cik Zami kata mungkin ada isu-isu on the ground. Dia kata contoh tak boleh buat, PBT kata tak boleh pakai, jabatan teknikal is too easy, doesn't include dia punya requirements. But now we learn from that initiatives. Okay. Kita belajar, inilah hasil kita OC 3.0. Yang satu lagi, kalau kita bercakap tentang OC 3.0, we are not talking about PBT saja. Dulu tanggapan kita kalau hanya silap PBT. PBT. Yes. No more. World Bank pun cakap kita sebenarnya dalam sesuatu negara, in terms of development control, dia melibatkan PBT dan agensi lain. Okay. So dalam Malaysia maksudnya IWK terlibat, SPAN, TNB. TNB. Dulu kita tak pernah cakap, kita cakap PBT saja. Sebab itu pada peringkat awal tadi, persepsi saya hanya pada PBT. So saya kena betulkan pasal itu. We are talking about the agencies yang menyumbang kepada suatu keputusan. Which is macam itulah. All the agency technical, dalaman, luaran, and now, in OC 2.0, we are talking about the owner juga, project owner. Project owner kena competent, Cik Suhaimi. Okay. Developer contoh. Dia must know what they are dealing with, Contoh, kalau dia engage a consultant, dia tak boleh simply kata consultant, I nak you certify, walaupun itu projek tak siap. Tak boleh. Dia mesti competent. And dalam ini juga kita libatkan kontraktor. Kontraktor pun kena competent. Okay. They're just not doing work, They're doing work. These are, kita kata, players. And satu lagi yang bezanya, OC 3.0 ni bila kita buat ni, kita libatkan kontraktor, project owner, consultants, regulatory bodies, jabatan teknikal luar dalam. And hopefully we have taken into account all their requirements and finally kita harap this one will work because untuk makluman OC 3.0 ni akan berkuat kuasa 1 Jun 1 Jun ini. Yes. Di Semenanjung Malaysia saja. Okey. Kenapa terus mengingatkan saya kenapa agaknya OXC ni saya anggap ini satu kelemahan kerana ia tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Ya, betul bahawa Sabah Sarawak mempunyai ordinan yang tersendiri. Tapi tak ada ke satu usaha untuk kita terus mengintegrasikan penglibatan ke semua negara. Mungkin pihak arkitek juga mempunyai suara sebab di sana pun projek-projek pembangunannya banyak, apatah lagi dengan koridor-koridor pembangunan di Sabah, di Sarawak, skornya jadi mungkin akan diintegrasikan PAN ataupun Pak Aminah tu ataupun saya bagi sedikit pandangan. Memang kalau harapan kami lah sebagai arkitek profesional, terutamanya arkitek profesional daripada Semenanjung Malaysia, harapan kami sekiranya ada satu keselarasan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak itu teramat-amat baik. Apa yang sekarang ni, apa yang berlaku sebelum kita pergi ke OAC, arkitek di Semenanjung Malaysia pun dia tak boleh kemukakan pelan di Sabah dan Sarawak. Tapi berbeza, Sabah dan Sarawak. Arkitek daripada Sabah Sarawak boleh kemukakan pelan di Semenanjung. Ada sedikit perbezaan, mungkin disebab akta yang berbeza, peraturan undang-undang dan bylaw undang-undang kecil yang berbeza yang diamalkan. Tapi pandangan kami sebagai arkitek profesional, bukan sebab bias sebab saya daripada Semenanjung, tapi pandangan sepatutnya ada keselarasan. Apatah lagi pada tahun 2015 negara kita sudah nak membuka industri ini kepada pihak-pihak luar untuk liberalisation. Tapi di Semenanjung dan Sabah Sarawak masih lagi terpisah. Mungkin ada jawapan daripada Puan? Yes. Kita akan integrasikan this because as I said earlier, this is process. Procedure. Kita boleh buat. It's a process. Meaning the law can say something else, but the process is like this. Adakah ia melibatkan perundangan? In a way, yes. Tapi sebenarnya saya nak jelaskan, namanya ordinance. Undang-undang ni kita kena baca in detail lah. Tetapi contentnya actually almost the same. Contoh, saya ambil ordinance Sarawak. Contentnya sama macam kita punya Uniform Building Bylaw. Almost the same. Cuma namanya ordinance, kita namakan je bylaw. Building code. So yang ni sebenarnya kita boleh melaksanakannya. Untuk makluman, untuk OC 3.0 ni, kita sebenarnya dah buat baseline mapping. 2 daerah yang besar di Sarawak, 2 di Kuching Utara dengan mana 2 PBT, and 2 lagi di Sabah. We're going to test. We have tested. We have tested. We have our findings. Our findings shows memang variannya besar.
Kenapa besar? Contoh proses tak efisien, ya, prosedur tak efisien, prosedur banyak. So we have that data already. And untuk makluman, misalnya Kerajaan Negeri Sarawak dengan Sabah memang berminat. They are calling us again untuk really zoom into so that they can ada apply. usaha. Ada usaha. Tapi dalam